Duit tak ada nak bayar hutang. Dulu gaji besar, sekarang gaji kosong. Apa dia buat? Dia pergi dekat kipas rumah dia, dia ikat tali, dia gantung diri dia dekat kipas rumah dia. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada tengah hari ini, dan mudah-mudahan duduk sebentar kita dalam majlis ini dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Ustaz difahamkan bermula tahun ni kita akan ada kuliah Zuhur setiap hari, dan akan ada ustaz-ustaz jemputan daripada luar. Kalau tak silap ustaz, esok Ustaz Hanif daripada Tanduriah Lil Banat akan menyampaikan kuliah Zuhur. Maka apa yang ustaz minta, anak-anak tahfiz dan juga smart untuk memastikan semua pelajar, anak-anak sekalian, mempunyai buku dan pen di tangan masing-masing. Hari ni tak ada, tak apalah, mulai esok. Kalau ada yang tak ada buku tu, boleh beli dekat koperasi. Beli satu buku, namakan dia buku Tazkirah Zuhur. Sebab ilmu ini bila tak ditulis, dia akan mudah hilang. Semalam Ustaz Afifuddin, kan? Sebelum tu Ustaz Azam. Sebelum tu kuliah Zuhur Ustaz Arif. Jadi semua tu ilmu. Yang mereka sampaikan tu semua ilmu. Dan kalau anak-anak hanya duduk dengar macam ni, Ustaz yakin dia tak akan ada apa-apa. Kamu akan dengar. Lepas tu kan kita sembahyang Zuhur, lepas tu kan masuk kelas balik. Esok habis dah. Apa yang ustaz ajar dekat kuliah Zuhur ni tak masuk. Maka setiap hari pelajar tahfiz juga, pelajar smart juga yang tengah makan tu, lepas ni ustaz nak masuk saja ke kuliah Zuhur setiap hari, di tangan kamu ada sebatang pen dan sebuah buku kosong. Namakan kat depan tu buku Tazkirah Zuhur. Tulislah hari ni hari apa, ustaz apa, tulis apa isi-isi, apa buah-buah ilmu yang dapat daripada kuliah Zuhur itu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tengah hari ini ustaz nak bawa satu tajuk yang ringkas tapi dia sangat penting. Apa dia? Iaitu 3 ilmu trust dalam Islam. Dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 7 aqabah, 7 rintangan, 7 gunung yang perlu didaki untuk mencapai ke tahap
abidin, orang yang sembah, orang yang ta'abbud pada Allah. Aqabah pertama dipanggil Aqabatul Ilm, gunung ilmu. Gunung ilmu ni ada 3 cabang kata Imam Ghazali. Kan sayang kan tak ada pen, dia dengar lah. Dengar tu boleh dengar, besok lupa. Lepas ni Ustaz nak ada pen, ada kertas. Apakah dia 3 cabang itu? Apakah dia 3 cabang ilmu teras itu? Dia dipanggil ilmu yang berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Ulang ikut Ustaz. Iman, Islam, ihsan. Pergilah kamu belajar ke mana pun. Nanti kamu dah besar, ada yang ambil bidang automotif, belajar pasal kereta. Mungkin ada yang masuk universiti nanti belajar tentang perbankan dan keuangan. Belajarlah apa pun. Tapi dalam hidup ini anak-anak yang dirahmati Allah, 3 ilmu ini perlu ada dalam diri setiap orang beriman. Nak belajar jadi jurutera, nak belajar jadi pilot bawa kapal terbang, nak belajar jadi chef tukang masak, nak belajar jadi apa pun belajarlah. Tapi bergerak pula dia. Bismillah. Tapi sebelum belajar segala ilmu-ilmu itu, 3 ilmu teras ini perlu ada dan perlu dikuasai dengan baik. Dalam hadis yang panjang, kita semua tahu Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menyamar sebagai seorang lelaki, dalam bentuk rupa seorang lelaki. Malaikat tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nabi pun sebut Islam itu 1, 2, 3, 4, 5 rukun Islam. Apa jawab Jibril? Sadaqta, betul Muhammad. Dia yang tanya, dia yang jawab betul. Yang kedua dia kata, akhbirni anil iman. Muhammad, bagi tahu kepada aku tentang iman. Nabi pun bagi tahu iman itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 rukun iman. Jadi bila begitu, Imam Ghazali dalam kitab Minhaj sebut, itulah 3 ilmu teras dalam Islam. Dalam seorang yang mengatakan dirinya beragama, dia kena ada 3 ni. Sebab itu anak-anak tahfiz, walaupun kamu ditahfiz, ustaz ulang. Kelas-kelas fardu ain yang ustaz kamu buat, ustaz difahamkan kamu ada kelas fardu ain kan? Kelas itu sangat penting. Sangat penting. Iman, Islam dan ihsan itu dia tidak boleh pilih salah satu. Bukan macam tu. Dalam setiap urusan hidup seorang hamba Allah itu, urusan hidupnya ada iman, Islam dan ihsan. Ustaz, apakah ilmu untuk belajar tentang iman? Namanya ilmu tauhid. Ada yang panggil ilmu usuluddin, ada yang panggil ilmu akidah. Samalah tu. Ilmu akidah ke, usuluddin ke, tauhid ke, dia membincangkan tentang apa? Iman. Sebab ustaz minggu lepas dengan minggu ni ada beberapa orang pelajar baru datang nak masuk SMAT. Ustaz, temu duga pelajar-pelajar tu. Dalam temu duga kita tanyalah soalan, berapa rukun iman, berapa rukun Islam. Ni bukan yang nak masuk tingkatan 1 ni. Yang nak masuk SMAT tingkatan 5. Berapa rukun iman? Tak ingat ustaz. Tak ingat. Tu besar tu. Kan? Berapa sifat wajib bagi Allah? Itu semua dalam tauhid. Itu semua bicaranya dalam
ilmu akidah. Berapa sifat mustahil bagi Allah, berapa sifat harus bagi Allah, berapa sifat wajib bagi Rasul, berapa sifat mustahil bagi Rasul. Itu semua dalam tauhid. Kamu nak jadi pilot, kamu nak jadi tukang masak, kamu nak jadi engineer, kamu nak jadi apa pun, kamu tak ada tiga ni, kamu tak ada apa. Lahirlah seorang pegawai pangkat tinggi, makan rasuah, dalam dirinya tidak ada iman, Islam dan ihsan. Iman ini, kata para ulama, dia umpama akar pokok. Kamu lihat sebuah pokok yang besar, yang tinggi, yang sehat, akarnya di mana? Dalam tanah. Iman, orang beriman itu di mana? Fil qalbi, dalam hati. Iman tak nampak. Solat nampak. Sekejap lagi kita solat zuhur, semua orang yang lalu nampak. Oh, tengah semayang. Oh, ikhwan tengah solat. Sebab apa? Nampak. Tapi iman tak nampak, duduknya di dalam, umpama akar pokok. Tetapi walaupun tak nampak, kalau kita lihat sepohon pokok yang besar dan tinggi, agak-agak akarnya kecil ke besar? Nampak tak akarnya? Tak. Mana tahu akarnya besar? Mana tahu akarnya besar? Hanzalah. Mana Hanzalah? Nampak tak akar pokok? Tak nampak. Tapi mana tahu besar? Sebab pokoknya besar. Itu iman. Kan? Baru-baru ni polis keluarkan satu kajian. Polis Malaysia buat satu kajian. Apa dia? Kajian daripada pihak polis mendapati bilangan rakyat Malaysia yang membunuh diri kerana COVID semakin tinggi. Antara sebab utama, polis pun buat kajian, buat siasatan. Salah satu faktor yang utama adalah kerana hutang yang banyak. Katalah seorang lelaki itu, dia kerja sebagai jurutera kilang, gajinya 8,000. Dia buat pinjaman bank, beli rumah, beli kereta, beli itu, beli ini. Setiap bulan hutangnya dia bayar guna apa? Guna gajinya yang besar. Bila COVID-19 melanda, kilangnya ditutup. Kilang tu tak beroperasi, lama-lama bankrupt. Kilang tempat dia kerja tu tutup. Jurutera yang dapat gaji besar tu sekarang dah tak ada gaji. Macam mana dia nak bayar hutang kereta dia? Macam mana dia nak bayar hutang rumah dia? Rumah dia mungkin harga 1 juta contohnya. Stres. Duit tak ada nak bayar hutang. Dulu gaji besar, sekarang gaji kosong. Apa dia buat? Dia pergi dekat kipas rumah dia, dia ikat tali, dia gantung diri dia dekat kipas rumah dia. Mati. Bulan Oktober 2020, polis buat satu siasatan perbandingan bilangan rakyat Malaysia mati bunuh diri berbanding tahun lepas. Tahun ini bilangan rakyat Malaysia yang mati bunuh diri jauh lebih tinggi daripada tahun lepas. Kesan daripada COVID-19 kerana hutang yang tak mampu dibayar. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko, terbaik.